Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah live belum masuk lagi? Tunggu kejap tunggu orang masuk. Semalam buka apa? Boleh ada yang komen semalam buka apa? Okey. Sekejap sehari ni kita ada tetamu istimewa. Tapi sebelum tu Dr. Ju akan explain dulu pasal masalah telinga untuk pesakit diabetik. Macam mana benda tu berlaku? Sebab kalau tengok dekat tu dia katakan 95% daripada pesakit diabetik sebenarnya ada masalah telinga. Dan masalah telinga tu boleh membawa kepada masalah pendengaran ya. Jadi dekat sini siapa ada tak yang ada masalah telinga? Sure ramai yang ada masalah telinga kan? Okey. Sebab di Malaysia saja kita ada 3.6 juta pesakit diabetik. Almost kalau kita punya penduduk ada 36 juta jadi kita dalam 10% dalam 10% adalah diabetik. Semua orang tahu diabetik adalah penyakit di mana dalam darah kita tinggi gula. Gula tinggi dalam darah. Sebenarnya ni Dr. Ju nak explain macam mana boleh penyakit diabetik ni boleh membawa kepada masalah telinga. Jadi bila gula tinggi dalam darah, gula adalah toksik. Gula adalah racun dan gula juga sebenarnya adalah membawa kepada pelbagai-bagai masalah. Jadi gula adalah racun, gula adalah inflammatory, gula adalah radang. Dalam bahasa Melayu gula adalah radang. Jadi radang apa yang dibuat oleh gula? Maknanya dalam kencing manis ni juga sama yang tak tahu bahawa bukan sahaja gula yang membawa kepada radang, yang membawa kepada banyak masalah pesakit kencing manis. Sebenarnya the culprit ataupun musuh dalam kencing manis juga yang membawa kepada pelbagai masalah juga adalah insulin. Jadi bila pesakit diabetik type 2, insulin sebenarnya tinggi, bukan rendah. Tetapi untuk pesakit type 1 memang insulin tak ada, dia kena ambil insulin. Tapi pesakit type 2 kebanyakannya insulin dia tinggi. Sebab apa insulin dia tinggi? Sebab bila gula tinggi dalam darah, sel dalam kita punya sel tu saturated, gula tak boleh masuk dalam sel, insulin tak boleh bawa masuk gula dalam sel. Jadi gula yang tinggi dalam sel tadi akan merangsang kita punya pankreas untuk keluarkan lebih banyak insulin. Sebab dia tak tahu yang sebenarnya insulin tu tak boleh bekerja. Sebenarnya problemnya datang daripada sel yang dah penuh. Jadi bila insulin tinggi, insulin juga adalah inflammatory. All boleh tengok dan seperti yang Dr. Ju dah explain dalam Dr. Ju punya sebelum ni punya live, banyak kali Dr. Ju dah explain insulin adalah toksik. You all boleh tengok dekat video, dekat YouTube, video daripada Dr. Jason Fung yang tajuknya Insulin Toxicity. Maknanya insulin adalah toksik. Insulin adalah radang. Gula adalah radang. Maknanya bila you diabetic type 2, you ada gula tinggi dalam darah, you ada insulin tinggi dalam darah. Apa yang berlaku dua-dua tu adalah radang. Jadi radang tu maknanya apa? Meradang. Meradang tu maknanya apa? Maknanya menyebabkan kecederaan. Cedera. Maknanya cedera. Jadi apa yang insulin tu buat sebenarnya dengan gula tu buat, dia menyebabkan kecederaan pada salur darah kita. Kecederaan pada salur darah kita. Kecederaan tu berlaku bertahun-tahun. Maknanya every day, every hours kita torture kita punya salur darah kita, kita cederakan salur darah kita. Especially untuk orang yang kencing manisnya tidak dikawal, tidak terkawal ya. Jadi bila benda tu berlaku berlarutan, apa yang berlaku? Salur darah kita cedera. Bila salur darah kita cedera, apa yang berlaku? Badan kita cuba nak repair.
Jadi masa repair apa dia keluarkan ya? Dia keluarkan bahan-bahan untuk repair salur darah yang cedera. Jadi bahan-bahan tu adalah salah satunya kolesterol. Jadi orang diabetik kolesterol akan tinggi ya, dan ada juga fibrinogen, ada protein, ada kalsium, macam-macam untuk tampal ke koyak yang disebabkan oleh toksisiti gula dan juga insulin dalam badan kita. Jadi bila penampalan berlaku bertahun-tahun, salur darah kita penuh dengan scarring ataupun penuh dengan parut. Jadi parut yang ada pada salur darah, merata-rata salur darah kita tu menyebabkan salur darah kita jadi keras. Bila dia keras, apa yang berlaku? Darah dia tak boleh nak expand, salur darah tu tak boleh nak mengembang. Bila salur darah tu tak mengembang, apa berlaku? Maka tekanan darah kita tinggi. Benda ni, maknanya kecederaan, penampalan, scarring ataupun parut tu berlaku every day, bertahun-tahun, hingga menyebabkan salur darah tu tersumbat. Maknanya dia akan tampal, lama-lama salur darah tu tersumbat. Jadi komplikasi diabetik selalunya disebabkan oleh penyumbatan salur darah. Jadi dalam telinga kita ni juga, siapa yang bagi makan? Urat saraf dalam telinga ni siapa yang bagi makan? Dalam telinga ni kita ada macam-macam, kita ada gegendang telinga, dalam tu ada macam-macam, ada urat saraf juga. Jadi yang bagi makan urat saraf kita adalah juga darah kan. Jadi bila penyumbatan tu berlaku pada salur darah yang bagi makan pada urat saraf yang ada dekat telinga, dan urat darah tu sumbat, jadi apa yang terjadi? Maknanya urat saraf yang bagi makan yang ada kat telinga tu juga tidak dapat makanan. Bila dia tidak dapat makanan, apa yang berlaku? Dia akan rosak, dan kerosakan tu juga yang membawa kepada masalah pendengaran. That's why ramai pesakit diabetik sebenarnya yang tak kawal dia punya penyakit, dia akan dapat masalah pendengaran. Okey. Selain daripada masalah pendengaran, you juga tahu bahawa salur darah juga ada dekat otak kita. Jadi bila kecederaan tu berlaku dekat otak bertahun-tahun, dia menyebabkan salur darah dekat otak kita juga boleh tersumbat. Jadi bila tersumbat, kita boleh dapat stroke. Tapi kalau penyumbatan dia sikit, kita dapat pening, ataupun kita boleh dapat tak boleh nak kontrol badan, balance kita, kita macam ada mabuk, atau vertigo lah nama lain, tapi dalam bahasa Melayu panggil mabuk lah. Selalu kejap-kejap mabuk. Sebab ramai yang datang jumpa Dr. Ju, dia kata mabuk. Sekejap mabuk. Sebenarnya apa yang berlaku adalah masalah salur darah dekat dia punya otak. Dan juga kalau urat saraf dekat telinga tu juga ada masalah, dia juga menyebabkan kerosakan kepada dekat urat saraf, dekat telinga kita ada macam, kalau bahasa Melayu panggil apa, tapi ada koklea, ada macam-macam kat organ lain kat dalam telinga tu. Jadi benda tu bila rosak juga adalah salah satu punca pesakit kencing manis ni juga boleh dapat vertigo ataupun boleh dapat mabuk. Jadi ramai yang dapat mabuk dan tak boleh diperbaiki lagi. Jadi maknanya susah sangat. Bukanlah maknanya ini menyebabkan kehidupan mereka terjejas. Jadi Dr. Ju hari ni sebab cerita masalah telinga, sebab ramai yang datang kat sini, anak ni yang cakap sebab mak dia tak dengar. Kita ni tak tahu, Dr. Ju tak tahu, cakap-cakap dengan dia, dia diam aja. Rupanya dia tak dengar. Aduh, memang memeningkan ya. Jadi agaknya kat sini ada tak masalah yang tak dengar? Ataupun mic Dr. Ju tak berfungsi. Kalau yang tak dengar apa yang Dr. Ju cakap tu, maknanya you ada masalah telinga. Masalah telinga ni selain daripada diabetik juga boleh disebabkan oleh benda lain lah. Contohnya jangkitan kuman. Orang diabetik juga senang dapat jangkitan kuman dekat telinga. Jadi bila ada jangkitan kuman dekat telinga, dia boleh bakteria, dia juga boleh fungus ataupun kulat. Jadi kalau
jangkitan tu berlaku dekat telinga, dia akan menyebabkan gegendang telinga kita boleh pecah, dan kadang-kadang bila pecah jangkitan tu sangat susah dikawal. Maknanya benda tu akan bertahun-tahun tak boleh baik, dan kena jumpa ENT, doktor telinga kerap sangat sebab gegendang telinga dah rosak dan jangkitan kuman tu berulang kali. Jadi kadang-kadang yang datang kat kita ni keluar nanah dekat telinga. Itu juga sangat susah dikawal kalau ianya berlaku pada pesakit kencing manis, dan ia juga adalah yang membawa kepada bila gegendang telinga rosak, maka pendengaran pun akan berkurangan. Dahlah urat saraf tadi pun dah ada masalah, gegendang telinga pun ada masalah. Jadi membawa kepada double problem dekat sini. Okey. Itu adalah explanation yang Dr. Ju nak bagi tentang macam mana pesakit kencing manis boleh dapat masalah telinga. Sebenarnya basically punca yang sama juga yang adalah penyebab kepada kita boleh dapat buah pinggang rosak, penyumbatan salur darah dekat buah pinggang. Kita dapat mata kita rosak sebab penyumbatan salur darah dekat mata. Kita boleh dapat sakit jantung sebab penyumbatan salur darah dekat jantung. Dan hari ini sebab Dr. Ju jarang bercerita pasal telinga, rupanya masalah telinga ni sangat-sangat besar, sangat-sangat teruk rupanya. Jadi kalau ada yang dah ada masalah telinga ni, sebenarnya kita ada cara nak menyelesaikan. Jadi bersama Dr. Ju hari ini, Dr. Ju ada seorang pakar audiologis ataupun seorang pakar pendengaran daripada nanti kita berkenalan dengan dia, iaitu Dr. Shasha. Dr. Shasha. Okey, masuk Dr. Shasha. Hai, Assalamualaikum Dr. Shasha. Hai, Assalamualaikum Dr. Ju. Nice to see you. Assalamualaikum semua. Saya Dr. Shasha Aziz, seorang audiologist, pakar pendengaran dan juga actually balance masalah vertigo macam tadi Dr. Ju cakap. Kita ada 6 branch di Semenanjung Malaysia. Di KL ada, di Shah Alam ada, di JB ada dekat dengan Dr. Ju. Mungkin tak sedekat Labis lah, tapi dekat juga. Kita ada di Kota Baru, Singa Petani dan juga Alustar. Okey, Dr. Shasha, boleh Doktor explain sikit masalah-masalah pendengaran yang disebabkan oleh diabetik ni yang Dr. Shasha selalu jumpa lah dekat you punya klinik. You ada buat pemeriksaan juga kan? Ya, kita akan buat, kita buat di Autistic Hearing and Balance Center, kita buat ujian pendengaran, kita juga buat ujian keseimbangan badan. So, selalunya pesakit kami datang, masalah dia memang straightforward lah. Dia akan rasa macam, dia ada masalah pendengaran ataupun masalah vertigo. Tapi kita akan buat very thorough history taking. Kita akan check, tanya semua soalan, dan benda yang antara paling penting kita akan tanya ialah ada masalah diabetes ke tidak. Sebab diabetes ni, orang yang ada diabetes ni 2 kali ganda lagi lagi senang untuk mendapat masalah pendengaran. Dan juga bukan masalah vertigo, more masalah kepada balance, dan juga mereka ni mungkin lebih senang untuk dapat traumatic brain injury daripada jatuh. So itu kira patient-patient yang kita selalu jumpa lah. Dan kita buat ujian pendengaran, kita buat ujian dan selanjutnya dan finally kalau ada masalah vertigo atau balance, kita akan buat ujian keseimbangan badan secara menyeluruh. Okey, selalunya patient yang datang jumpa Dr. Shasha ni, apa dia punya komplain? Kebanyakannya macam kalau masalah patient-patient kami ada masalah diabetes ni, yang selalu paling common ialah of course extremities dia tak rasa sangat lah, masalah dekat hujung jari, hujung kaki. So and then of course kalau masalah pendengaran tu pretty common lah, masalah pendengaran general, tapi level dia berbeza lah, tengoklah kat mana berapa teruk dia punya diabetes. So yang lagi teruk tu masalah pendengaran dia lagi teruk, tapi normally yang macam mild ni, dia mungkin ada juga cases yang datang bila kita buat the very typical hearing assessment yang dia dengar, dia press the button, dia press the button, normal. Tapi bila kita buat ujian, satu lagi ujian bernama auto acoustic emission, dia letak ada satu macam a little piece dekat telinga, dia buat test, dia dapat balik
dia baru tahu actually dia ada masalah, it's called hidden hearing loss. Masalah ni bila buat normal hearing test normal, tapi OAE fail sebab dia punya masalah akan ada. Belum ada lagi, dia akan ada. So masalah dia mungkin bila dalam keadaan yang bising dia tak boleh nak dengar clear. Sebab tadi Dr. Ju ada cerita bila seseorang tu ada diabetes, dia punya susah nak dapat saluran makanan-makanan kepada telinga kan. Tapi sebenarnya dia pun boleh juga ada masalah pemecahan, it's called microangiopathy. So basically dia slowly dia pecahkan salur darah dekat telinga tu. So of course slow dia akan mati slowly, dia punya rambut telinga dalam kita punya cochlea tu dia akan slowly mati. On top of that, kita punya nerve yang menghantarkan informasi ke otak kita pun slowly mati. So dia mungkin boleh dengar tapi dia sebenarnya tak dengar clear, lagi-lagi kalau bising. So itu antara paling common kita jumpa lah. Jadi macam mana kita untuk kes-kes ni yang peringkat awal tadi cakap, boleh tak dipulihkan balik? Okay, generally masalah pendengaran kalau dia mati dekat bahagian awal, kita ada 4 level telinga. Satu ialah luar telinga yang sampai gegedang telinga. Lepas tu dia ada yang tadi Dr. Ju cakap yang ada saluran lepas eardrum tu. Kita ada salur yang connect kita punya telinga ke kita punya throat, itu pertengahan telinga. Lepas tu kita ada dalam telinga ada cochlea di mana kita ada hair cells yang macam pintu lah. Kalau itu yang dalam hair cells tu kalau matilah. You tak boleh nak patah balik dah. Kalau let's say you hilang pendengaran, memang there's no ubat yang you bagi terus baik esok, memang tak ada. So itu memang tak boleh nak bantu. And then dia tak habis kat situ je. Dia sebenarnya kita punya pendengaran ni dekat otak. Sebenarnya otak kita yang proses. So kalau kita punya nerve tu mati, kalau dia betul-betul tak boleh nak regenerate balik, memang tak boleh buat apa-apa lah. Tapi kalau kita early stage ni, kalau nerve kan, tak tahu lah Dr. Ju kan, doktor lebih pakar kat sini. Mungkin kalau dia makan makanan yang khasiat yang betul, mungkin boleh baikkan nerve, minum vitamin B, magnesium, mungkin those things boleh improve nerve, yang itu mungkin boleh. Tapi kalau dia mati dekat cochlea di mana rambut telinga tu, yang itu memang tak boleh buat apa-apa. Dia kata mati tak boleh datang hidup balik lah. Wah, teruk tu, mati tak kembali. Mati tak kembali. So, kalau adalah orang yang jumpa research tu, memang dia paling kaya dalam dunia. Okay. Macam mana kita nak bantu pesakit-pesakit yang ada masalah telinga ni? Peringkat mana yang kita boleh bantu? Dengan alat pendengaran. Okay, so tadi saya terlupa satu lagi benda yang sangat common juga Dr. Ju. Masalah orang yang ada masalah pendengaran, tak kisahlah dia daripada diabetes atau tidak, dia akan ada juga satu lagi masalah namanya tinnitus. Dia dengar bunyi berdesing. So kita ada banyak sangat aspek yang kita kena bantu. So kalau let's say dia ada masalah pendengaran, kita akan bantu dia dari segi alat bantu pendengaran, kita akan bantu dia mungkin macam mana dia nak berkomunikasi dengan orang. So ada banyak sangat benda kat situ. Lepas tu kalau ada masalah berdesing, kita kena tengok apakah masalah berdesing ni, adakah dia membantu nak tidur, tak boleh tidur, adakah dia tak boleh nak fokus bila bekerja, adakah dia murung. So itu lain pula. Lepas tu kalau orang tu ada masalah vertigo ataupun balance, mungkin kaki dia tak boleh nak stand betul-betul ke kan. Yang itu dia punya treatment lain. So kalau kita start dengan masalah pendengaran, kita cakap pasal hearing aids. So kalau kita cakap pasal hearing aids, kita dapat bantu pesakit kami yang ada masalah pendengaran ni dengan mendengar dengan lebih baik. Dia boleh dengar at least clearer. Definitely sebab sekarang ni kita ada alat bantu dengar ada macam-macam jenis. Ada yang kita boleh beli dekat on the shelf. Kita ada boleh juga yang paling terbaik ialah digital hearing aids lah. Digital hearing aids sekarang ni ada macam-macam warna. Nampak tak? So ini yang warna merah punya, saya tunjuk. So ini yang paling saya suka sebab dia digital. So yang ini dia letak je kat telinga, atas telinga, masuk dalam telinga. Yang ini insyaAllah kalau let's say pendengaran you hanya dekat bahagian paling orang kata high pitch lah, paling kuat, paling orang kata nyaring tu, macam beep tu kan.
ataupun you tak boleh dengar some clarity, digital hearing aid akan bantu. Tapi bukan semua orang mampu nak beli hearing aid, Dr. Ju. So kita Mahal ada juga harganya tu. Juga macam alat, sorry saya buka, saya tutup pula. So yang ni yang on the shelf di mana mereka boleh dapatkan bantuan pendengaran macam ni. Yang ni kita ada banyak lah range kan yang macam ni. Okay. So apa yang diperlukan ialah dia pakai je headphone, pakai kat telinga. So apa yang orang tu cakap from daripada sini, dia akan terus dapat kat hearing dekat telinga dia. So yang ini murah sikit lah. So adalah option untuk kita punya so ini yang kita tunjuk ni lah tadi tu. So yang ini untuk dewasa boleh pakai, kanak-kanak boleh pakai sebab kita boleh pakai kat sekolah, kita boleh pakai dekat tempat kerja, kita boleh pakai dekat basically anywhere lah. So sometimes kebanyakannya pesakit yang ada masalah pendengaran ni yang betul-betul struggle ni adalah anak-anak dia tau Dr. Ju. Sebab anak-anak dia yang kena jerit. Sebab kita selalunya diabetes kan dah tu, majority cases diabetes kan bila dah tua baru dapat. So bila yang kebanyakannya lah anak-anak yang macam like kenapa lah nak kena jerit nak cakap dengan mak ni. So ni antara tools yang macam kalau susah sangat nak start dengan alat bantu dengar yang dekat belakang telinga, sebab yang belakang telinga tu ataupun yang dalam telinga tu yang kecil tu memang mahal. Dia paling permulaan dia lebih kurang 3,000 and paling mahal 16,000. So kita beli teknologi lah. So yang macam ni lebih murah lagi. Yang kita ada daripada I think lebih kurang RM500 up to yang tadi yang Dr. Ju tunjuk tu 4,000. So yang itu orang kata masih lagi mampu milik. So yang itu dia plug and play. So yang itu mungkin kalau let's say susah macam sekarang kan PKP, nak keluar susah. So paling senang ialah kita pakai yang itu je lah. So at least kalau kita tak nak menjerit dekat kita punya mak, kita beli yang itu, yang headphone, kita letak je kat mak, saya dah penat nak jerit lagi-lagi tengah puasa ni. So kita bagi yang itu, insyaAllah at least dapat bantu dia mendengar dan boleh dengar, bagi tengok TV. So benda-benda tu kita boleh bantu kalau ada masalah pendengaran. Macam tu lah Dr. Ju. Apa tu, kalau masalah tinnitus tu pula, ada Dr. Syazia perawatan? Okay, kita dekat autistic, kita normally tinnitus ni masalahnya dia macam masalah pendengaran tau Dr. Ju. Kebanyakan cases, okay, kalau masalah pendengaran sekali mati tiada kembali. Masalah tinnitus ni bila dia start keluar, let's say tinnitus ni dia boleh berlaku kerana let's say from diabetes, ada masalah dengan nerve kat otak kita tu, dia ada imbalance. So kalau berlakunya macam tu, dia akan keluar bunyi berdesing tu walaupun telinga dia masih lagi okey. So yang tu satu lagi, kalau kita ada masalah pendengaran memang definitely dia akan keluarkan bunyi tu juga. So bunyi tu mungkin bunyi ning, ada yang bzz. So sangat berbeza seseorang tu. So with masalah tinnitus ni, apa yang kita bantu, normally kita akan counsel, kita akan explain, okay macam ni dia datang, ini sebab dia, apa yang you boleh buat, either you cuba terima bunyi tu ataupun kita boleh cuba buat terapi berbunyi, kita ada it's called sound therapy. Yang itu kita kena buat ujian yang betul lah, kita nak tahu kat mana dia punya bunyi tu, sebab kita punya pendengaran kan besar daripada 20 ke 20,000 Hz. So dia macam piano lah. So kita nak tahu kat mana masalah dia tu dan kat mana tinnitus tu. Bila kita dah boleh buat ujian dan kita boleh bagi dia solution. So itu antara yang kita buat lah, counselling, kita akan cari apa lagi problem. Sebab orang-orang yang ada tinnitus ni kebanyakannya dia akan menjurus kepada kemurungan. So itu pun kita kena deal juga. Tapi kalau dah teruk sangat, kita akan hantar ke counselor ke, PSY ke. Itu dah orang kata paling teruk lah. Tapi pesakit diabetes ni Dr. Ju, saya rasa macam kesian sebab saya ada patient masa saya kat UK dulu, masa saya bekerja di London. Masa dia first time saya dah jumpa dia, saya student. Cantik, berseri, tak pakai wheelchair. Tapi sebab lepas saya jadi student, saya terus kerja dekat St. Mary's Hospital di London. Saya dapat tengok bulan after bulan macam mana dia deteriorate sebab dia tak ikut pemakanan yang betul, dia tak makan benda betul. Dia basically dia rasa dia ni pesakit ni muda. Lebih kurang 30 tahun macam tu. Tapi kita nampak dia punya deterioration tu yang macam, that's why I rasa macam okay, memang kalau saya as an individual, saya nak kena jaga makan. And of course bila saya jumpa pesakit yang ada masalah diabetes, saya ingatkan mereka masih awal,
do something about it. Jaga diri you, sebab saya dah tengok macam mana dia deteriorate daripada boleh dengar sikit kepada langsung tak dengar. So pendengaran ni Dr. Ju dia ada banyak level daripada normal. Okay, normal kita normal hearing. Kita kan muda Dr. Ju. So from normal and then dia ada mild, and then dia ada moderate, severe ke profound. So saya nampak lah daripada normal tu dia turun ke mild, turun ke severe, turun ke profound. Saya rasa macam ya Allah sedihnya. Dalam masa berapa lama tu? Dalam masa lebih kurang saya kerja kat sana lebih kurang 10 tahun. Saya jumpa pesakit tu dalam masa 4 tahun. Dia punya deterioration tu agak cepat. So mungkin jenis diabetes dia yang yang lebih advance lah. Tapi still and dia tak kawal lah. So itu yang kesian saya rasa. Tapi tengoklah kesian daripada pendengaran masalah je, lepas tu sampai campur tinnitus, lepas tu ada masalah dengan balance, sampai kena pakai wheelchair. Itu kita boleh nampak dia punya progresif tu, macam memang menakutkan. Tapi itulah, hopefully ramai yang dapat dengar ni dan boleh betul-betul kawal lah. Masalah balance tu ada cara tak? Okay. So masalah balance tu sebab kebanyakannya orang yang ada masalah daripada diabetes, balance ni Dr. Ju, dia kena ada 3 benda yang penting. Vision, vestibular system yang ada dalam telinga dengan kita punya badan lah, proprioceptor. So antara benda yang boleh buatkan orang tu masalah balance, satu of course lah kalau dia hilang vision loss, definitely you akan jadi imbalance. So tadi kita nak tengok balance, dia akan jadi imbalance. And then after that kalau dia ada loss of sensation kepada kaki dia tak rasa kaki dia, also dia ada masalah. So again kalau vestibular disruption macam Dr. Ju ajar daripada awal tadi, di mana sel kita punya organ tu tak dapat makanan yang betul ataupun salur tu pecah, dan dia akan ada masalah vertigo di mana bilik tu dia rasa berpusing. So tiga-tiga ni kita kena tengok satu persatu. So kalau masalah vision loss, kita of course kita hantar ke opto lah, kalau sensation fit physio. Tapi untuk vestibular disruption Dr. Ju, untuk autistic apa yang kita buat ialah kita tak bagi ubat, sebab kebanyakannya semua benda diproses di otak. Kalau masalah vertigo dia sebelah kanan, kita akan bagi satu ataupun sebelah kiri tak kisah pun, kita akan buat satu rehabilitasi bernama vestibular rehabilitation therapy. So yang itu insya-Allah kalau otak dia masih lagi boleh cuba compensate dengan loss tu dan boleh berfungsi secara normal, tak ada masalah cerebellar dan sebagainya, insya-Allah VRT kami, kalau let's say patient tu orang kata early stage of diabetes, masih nak baikkan diri, kita bagi dia exercise yang betul, insya-Allah dalam masa seminggu dia dah okey balik. Tapi yang penting kena continue lah, dia kena make sure jaga diri dia elok. Sebab otak tu yang penting. Tadi ada yang tanya ENT dengan audiologi sama tidak? Macam mana? Dia tanya ENT dengan audiologi ni sama ke tidak? Of course lah tak sama. Tak sama. Thank you. Ear, nose and throat doktor. Maknanya dia akan merawat masalah doktor lah, dia masalah dalam hidung, dalam tekak, dalam telinga, penyakit. Tetapi audiologis ni lebih kepada pendengaran. Betul kami tak? Memang kalau ENT tu kami bahagian ear je. Itu memang kami lah. Pemakaran kami memang membantu orang yang ada masalah dekat telinga. So dekat telinga macam kita cakap tadi, dia ada 2 rumah. Dia rumahkan pendengaran dengan dia rumahkan vestibular organ tu, which is the balance organ. Dan juga komunikasi. Masalah komunikasi tu kita orang. Jadi sebenarnya Dr. Shasha ni kedai ke klinik? Kita bukan klinik sebab kita bukan medical doctor. So sebenarnya seorang pakar audiologist, dia kebanyakannya di Malaysia belum ada, kita tak ada macam cakap untuk saya tak cakap orang lain. Sebab saya melanjutkan pelajaran saya untuk buat Doctor of Audiologist, tapi sebenarnya untuk menjadi seorang audiologist, dia dah dapat degree audiologi, dah boleh praktis dah. Cuma saya memang suka belajar lebih sikit, tapi dapat doktor lah. Ada yang tanya tu, kalau nak buat alat pendengaran dengan you ni, boleh pakai insurans ke?
Okay, kalau insurance saya tak rasa di Malaysia ada lagi, tapi mungkin saya salah, tapi sefaham saya belum ada lagi. Sebabnya kat Malaysia alat pendengaran masih lagi di-considered as wear and tear. So apa bantuan yang ada kat Malaysia yang sangat best, of course government lah. Di hospital government ada JPA, JKM, ada PKSO. So kalau let's say nak tahu lebih lanjut, boleh actually PM kami, kita boleh bagi tahu apa yang mereka boleh dapat. Tapi selalunya kalau kita pergi ke bantuan ni, dia ada level lah, sebab hearing ni kan dia banyak jenis teknologi. So normally teknologi yang kita dapat daripada bantuan ni ialah teknologi entry level lah. So basically kat Malaysia cakap saya insurance, saya tak rasa, sefaham saya tak ada lagi lah. Sebab kalau dia disebabkan oleh diabetik, pekak disebabkan oleh diabetik, maknanya ini adalah total loss, maknanya apa ni, kecacatan kekal, dia boleh claim ke sok-sok? Kalau dia dapat daripada, okay, let's say dia memang pekerja, okay. Bila kita cakap pasal sok-sok ni, kita cakap pasal pekerja kan. So kalau let's say memang dia masalah dia, selalunya daripada PKSO punya fund, selalunya ialah seseorang itu dapat masalah pendengaran daripada pekerjaan dia. So basically kalau diabetes, sefaham saya mungkin tak lepas, sebabnya yang akan buat test ni semua ialah occupational health doctors kan, OH doctors. Selalunya dia akan agree kalau let's say masalah ni datang daripada masalah di tempat kerja, let's say pekerja kilang ke, pekerja mungkin musician kan, saya tak sure, tapi janji pembayar sokso dan juga majikan bayar sokso. Tapi kalau let's say daripada pekerjaan, yes. Tapi saya tak tahu kalau diabetes, tak tahu, tapi kita tak tahulah kan. Yalah, kalau rasanya bukan kecederaan kot. So dia tak, kalau misalnya dia disebabkan oleh bising ke, kerja dekat mungkin kerja dekat laut ke, apa ni, apa nama? Dia dekat onshore. Quarry lagi satu, quarry yang bising-bising. Ya, definitely. Yang mungkin boleh claim tak? Kalau boleh, ada doktor yang itu boleh, definitely boleh, sebab hazard kan yang tu. Yes, sebab hari ni just for your information cakap pasal noise adalah Noise International Day saya rasa. So basically having said that, kita orang pun banyak work with PKSO and also dalam bidang OH. So kalau memang pekerjaan tu definitely boleh claim. Tak kisahlah apa pekerjaan pun, janji bayar sok-sok. And then kalau let's say you memang terdedah kepada bunyi yang bising dan a few period of time and dia consistent resultnya, insyaAllah OH doktor tu boleh refer kepada PKSO untuk dapatkan bantuan. Tapi itu saya cakap tadi, tak sure pasal diabetes. Kenapa tak tahu? Sebab diabetes ni kan ongoing problem dia. So mungkin benda tu ada hidden kan. So saya tak nak cakap apa-apa, tapi kesimpulannya cuba je lah. Janji you ikut peraturan dia kalau memang daripada pekerjaan, sebab orang yang ada masalah diabetes ni lagi senang kan nak dapat hearing loss. Lagi-lagi you kerja kat tempat bising, confirm lah ada boleh dapat hearing impairment. Okay, actually apa rawatan eartistic ni, apa you all punya service, apa yang you all sediakan, apa khidmatan yang you all sediakan? Ada yang tanya kat mana tadi, mungkin dia lambat masuk. Okay, so eartistic Hearing and Balance Center kami ada dekat kita ada 6 cawangan. Kita ada dekat Alostar, dekat depan Hospital Sultan Bahia, dekat Amanjaya, dekat dengan Amanjaya Sungai Petani. Kita dekat Shah Alam, kita dekat Section 13 baris dengan Hospital Umrah. Kita ada dekat TTDI Taman Tun Dr. Ismail dekat TTDI Plaza. Kita ada dekat Johor, kita dekat UTC Kota Raya. Kelantan kita dekat area Pasir Pekan depan sekolah. So apa yang kita buat dan bantu adalah sesiapa yang ada masalah pendengaran, tak kisah umur, daripada baby sampai ke tua lah kita bantu. Kita ada buat ujian pendengaran, kita buat ujian pendengaran dari segi clarity. Kita macam, maksud saya clarity tu macam mungkin dia pendengaran normal, tapi sebenarnya bila dia masuk tempat bising mungkin dia tak boleh dengar. Itu people say hidden hearing loss lah. Lepas tu kita buat juga ujian pertengahan telinga kalau ada masalah sumbat, kanak-kanak kan, ataupun tadi macam swimmers ke kan, kita buat. Dan juga kita jumpa pesakit yang ada masalah tinnitus, yang bunyi berdesing, dan juga kita jumpa pesakit yang ada masalah vertigo. Semua ni kita buat assessment dan rehabilitasi.
semua kita memang complete. So kalau ada sesiapa yang ada diabetes, insyaAllah kita boleh bantulah, especially kalau Dr. Ju punya patient kan, kita boleh bantu. Tapi basically kita ambil je semua patient. Okay, you ada ni tak apa ni, maknanya bekerjasama dengan hospital mana-mana ke, dia orang ada refer kat you ke macam mana? Oh yes, definitely. Kita banyak bekerjasama dengan, sebab kita dah lebih kurang 5 tahun dalam industri di Malaysia. Sebab saya balik daripada UK, saya terus dah lepas tahun tu saya buka center. So kita bekerjasama dengan ada KPJ, tengok kawasan KPJ ada, Columbia Asia ada, Hospital Umrah. Dulu kita dah lebih rapat dengan Avizena, tapi sekarang sebab mereka pun dah ada setup dia sendiri. Actually memang banyak, even like I said before, kita pun bekerjasama dengan PKSO, ENT lain. So memang kita bekerjasama dengan ramai hospital, sebab kita punya care, Dr. Ju, kita kena bekerjasama dengan ENT, dengan neurologist, dengan pediatrician. So kami kena ada satu reference point di mana kita boleh dapatkan perkhidmatan yang menyeluruh. Bila kita jumpa patient, kita tak nak macam like, oh you ada masalah ni je, okay dah itu masalah you lah, I nak tengok telinga you je. Tak, kita cuba sedaya upaya untuk tengok patient tu secara holistik. So kalau kanak-kanak pun you ada ambil juga? Ada, kita jumpa. Yes, sorry. Kita jumpa juga kanak-kanak. Kita ada, we also have a small division called Eartistic Kids. So kita punya buku cerita yang menceritakan macam mana parents dan anak nak go into hearing. Kita ada speech therapist juga, terapis pertuturan yang membantu anak-anak yang masalah pendengaran. Sebab generally Dr. Ju, bila seseorang tu mendapat alat bantu dengar, tak semestinya dia boleh terus dengar. Dia kena praktis mendengar balik. So basically that's why kita kena ada terapis pertuturan untuk membantu mereka. Lepas dapat teknologi, kita kena ajar dia balik macam mana nak bercakap. Sama macam adults pun sama, Dr. Ju. Sebab otak tu dah lain, dah wired differently. So kita kena ajar balik otak tu. Dia tak sesenang bagi terus terror lah macam tu. Okay, ada apa-apa pesanan ke apa yang doktor nak bagi kepada semua, especially pesakit diabetik satu Malaysia ni? Wow. Saya rasa saya nak buat interview dengan Dr. Ju. Dr. Ju interview saya dulu. Okay, saya nak menyarankan kepada semua pesakit diabetes, definitely jaga makanan. Yang itu Dr. Ju punya part lah. Tapi when it comes to masalah pendengaran, cepat-cepat fix your issue, because masalah pendengaran, kita punya hashtag ialah mendengar itu nikmat. Lagi-lagi tengah bulan puasa, kita nak mendengar sampai kita mati. Kita nak boleh dengar sampai kita boleh mengucap 2 kali masyarakat. Kalau sebaik-baik mungkin. Punya cakap ustazah, tapi saya tak baik sangat. Tapi ini saya punya, orang kata mentor saya, kalau tak cakap berdosa. So kalau boleh ada masalah pendengaran, cepat-cepat get it fixed, because kita nak dengar sampai bila-bila kan. Otak kita makin lama makin tua. So bila kita tak praktis otak kita untuk mendengar, lama-lama tempat lain yang akan take over, macam kita punya vision. Sebab tu kita bila mendengar, tak dengar sangat, kita tengok mulut orang tu bercakap. So kita pun nak lip read kan. And sekarang ni dah lah pakai mask, macam mana nak lip read? So nanti lama-lama you akan jadi murung, you akan tak nak bergaul dengan orang sebab you malu. So lagi baik betulkan pendengaran daripada orang cakap kita bodoh. Lagi baik kita betulkan daripada kita slowly hilang diri kita. So basically itulah nasihat saya. And also last one, untuk yang muda, kalau ada sudden hearing loss, tiba-tiba hilang, cepat-cepat jumpa ENT, sebab you hanya ada 72 jam saja untuk betulkan. Sebab lepas tu memang Assalamualaikum, minta maaf, tak boleh buat apa-apa. Okay, Dr. Sasha, terima kasih banyak-banyak. Dr. Ju, saya nak tanya soalan. Dr. Ju nak tanya saya semua. Apa soalannya? Okay, so Dr. Ju, of course saya punya page pun tengah tengok Dr. Ju. Saya rasa Dr. Ju pun dah cerita daripada awal macam mana damage diabetes kepada sensory organ, pendengaran, kidney, mata dan sebagainya. So macam mana pula, apakah macam, sebab kami selalu cakap pasal pendengaran. Mungkin Dr. Ju boleh sambung sedikit lagi macam mana nak menjaga mungkin pre-early stage of diabetes. Sebenarnya semua benda-benda pasal diabetik ni sebenarnya kita kena tahu basic apa punca, apa dia diabetik. Sebab ramai orang kat sini yang diabetik tapi dia tak tahu, dia tak faham dan dia tak tahu apa dia diabetik. Dia cuma tahu diabetik tu gula tinggi dalam darah.
Tapi apa puncanya dia tak tahu. Jadi sebenarnya diabetik tu adalah gula tinggi dalam darah, yes. Tapi kita kena tengok sumber dia dari mana. Jadi selalunya kalau dalam my code saya akan cakap sumbernya tu ada 4, sumbernya is gula. Jadi orang ingatkan gula saja. Gula tu gula putih saja ke? Sebenarnya gula putih, gula merah, gula kabung, molasses, raw sugar, madu, kurma, semua tu adalah simple sugar yang menjadi sumber terbesar gula tinggi dalam darah. Selain daripada gula, kita ada sumber yang kedua besar juga sebenarnya, iaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah big block of sugar sebenarnya. Maknanya dia gula yang diperangkap, dalam tu ada macam-macam, ada fiber, ada protein, ada ada vitamin, dan the main block tu dibuat daripada gula. Jadi bila karbohidrat tu kita makan, dia akan berterabur masuk dalam badan kita gula. Jadi ada orang cakap, saya tak makan gula doktor, tapi kenapa gula saya tinggi? Tapi sebenarnya sebab dia ambil karbo. Even protein juga, animal protein bila masuk dalam badan kita, dia akan melalui proses dipanggil gluconeogenesis. Dia tukar pada gula juga. So kalau makan ayam banyak-banyak pun, you memang ada diabetik, you punya gula naik juga. Even sayur juga kita ada limit, because sayur juga ada starch. Starch tu juga bila masuk dalam badan kita is sugar. So gula yang banyak-banyak ni sebenarnya, apa yang berlaku dalam badan kita, gula ni kena masuk dalam sel. Dan dia tak boleh masuk sel sendiri. Kalau dia banyak dalam salur darah kita, dia adalah toksik macam Dr. Ju cakap tadi. Dan dia tak boleh masuk dalam sel sendiri. Dia perlukan kenderaan. Dan kenderaan tu dipanggil insulin. Bila gula terlalu banyak dalam darah kita, sedangkan kita tak buat apa-apa, kita cuma duduk macam ni aja, kalori yang kita nak guna tak banyak. Jadi gula tu tadi akan ditukar kepada kalori ataupun kepada tenaga untuk kita pakai. Bila kita tiap hari top up siang, malam, pagi, petang, makan dia apa yang berlaku, sel darah kita saturated. Kalau darah kita saturated. Bila dia saturated, insulin tak boleh buat masuk gula dalam darah. Bila insulin tak boleh buat masuk dalam darah, of course lah you akan gula akan meningkat dalam darah you. Itu adalah etiologi apa yang dimaksudkan sebagai diabetik. Jadi kalau kita tengok daripada etiologi dia tadi ataupun sebabnya tadi, kita tengok penyebab utama adalah from our diet. So the one is kita remove the sugar from our diet. Maknanya sugar tu kalau Dr. Ju punya cara merawat kencing manis, off sugar completely. Dia orang tak boleh ambil sugar, dia boleh ambil pemanis. Selalunya kita akan tukar kepada pemanis yang sesuai untuk pesakit kencing manis, natural sweetener. Kemudian yang kedua karbo. Karbo juga adalah membawa kepada penyakit kencing manis tadi sebab dia juga gula. Jadi untuk karbo pula selalunya Dr. Ju akan suruh patient ambil low GI and low GL carbohydrate. GI itu maknanya glycemic index. From karbo ditukar kepada gula. How long? Kalau dia cepat, maknanya glycemic index dia very high. Kalau dia lambat, you makan pagi, petang baru jadi gula, itu maknanya glycemic index dia rendah. So, patient kena ambil yang low GI. Daripada karbohidrat, ditukar kepada gula. Berapa banyak gula dihasilkan? Adakah you ambil 100 gram karbo, gula yang dihasilkan 100 juga, itu maknanya high GL ataupun high glycemic load. So, you kena cari yang low glycemic load. Maknanya karbo tu banyak fiber, banyak benda lain, kurang gula. Jadi patient-patient tu kalau nak menangani peringkat awal sebenarnya is but just remove the sauce je. Maknanya no sugar, ambil low GI, low GL diet. Sebenarnya kalau tengok dalam Dr. Ju punya Facebook ni ataupun dekat YouTube, Dr. Ju ajar macam mana you nak turunkan gula dalam you punya nasi. Nasi tu dipanggil nasi resistant. Bila you buat nasi tu, apa yang berlaku? 60% of the rice tidak diabsorb. You tak perlu pun beli beras mahal-mahal, beras biasa. Cuma teknik dia tu, Dr. Ju ada ajar dalam YouTube. YouTube Dr. Ju is Dr. Ju lah. Dr. Ju Wellness. Dr. Ju Wellness ataupun type je Dr. Ju dia akan keluar. Kemudian sebenarnya lebih kepada pemakanan lah masa peringkat awal ni, pemakanan. Kita betulkan pemakanan sebab selalunya diabetik ni adalah type 2. Maknanya insulin you tak boleh bekerja. Maknanya you ada insulin resistant.
Maknanya insulin tak boleh bawa masuk gula dalam sel. Jadi gula berterabur dalam dia punya salur darah. Jadi kalau kita kurangkan dia punya punca, of course gula dah kurang. Seterusnya tadi Dr. Ju cakap sel dah saturated. Bila sel dah saturated, you dapat insulin resistant, apa yang you nak buat? Macam mana nak kosongkan sel tu? Is what are you doing now? Apa yang you tengah buat sekarang? Is fasting. Saya selalunya kalau dalam kelas Dr. Ju akan ajar buat intermittent fasting. So basically itu adalah cara untuk you mengawal pesakit kencing manis di peringkat awal. You diet you off sugar completely. Even Dr. Ju dah tak ada gula kat rumah sejak 2008. Dan kita orang dah memang biasa, anak-anak semua tak minum gula. Kita orang dah biasa dah hidup macam tu because sugar adalah racun. Must off sugar. Walaupun sugar apa, you, mungkin kalau you tak ada family history, you tak obese, you boleh ambil sugar yang tak diputihkan lah, maknanya raw sugar ataupun madu. Mana you buat diet, paleo diet, that is healthy diet lah, paleo diet namanya. Tapi kalau you memang ada keluarga kencing manis, ada keluarga hypertension, better off semua sebab gula tadi juga boleh membawa kepada hypertension dan terbaru gula juga menyebabkan kanser. Oh, wow. Jadi itu ada dia ada kena mengenai dengan PUTENT. You boleh tengok lecture daripada Dr. Jason Fung because I banyak belajar daripada Dr. Jason Fung because Dr. Jason Fung adalah seorang pakar nephrologist. He's nephrologist sebenarnya. Jadi dia sangat frustrated because patient dia semua end up with dialysis. Jadi dia kata dia buat macam-macam ubat untuk pasien diabetik ni. Ini bukan diabetik, maknanya yang buah pinggang ada masalah, all end up with dialysis. So dia kata, buat apa aku jadi doktor kalau patient aku semuanya end up with dialysis? So dia kata, dia tengok apa punca orang yang ada diabetik ni, yang ada kidney disease ni, apa punca utama dia. Dia tengok yang paling ramai is due to diabetik. So dia sekarang buat apa yang Dr. Ju buat, iaitu kita buat coaching online, coaching sama ada offline ke online untuk pesakit diabetik. So untuk follower Dr. Shasta, sebenarnya Dr. Ju ada juga menyediakan coaching online, one on one macam ni lah. I will talk to you, so kita boleh cakap, I will explain for more than 1 hour selalunya. Boleh layari nanti Dr. Ju punya ni akan bagi link kat mana nak dapatkan, macam mana nak register. So you all, sebab selalunya diorang datang, PKP ni diorang tak boleh datang. So diorang coach daripada jauh. Macam hari ni pun kejap lagi pun ada, semalam pun ada, diorang coach daripada jauh. So I will coach them sampai diorang tahu, faham what to do. So, because I have 12 protocols untuk reverse diabetes sebenarnya. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Sorry Dr. Ju, saya nak curi sikit lagi So basically memang so ini tadi soalan saya tentang early stage kan Dr. Ju, but do you think your 12 protokol tu dapat bantu juga kalau let's say dia dekat mid stage ke late stage ke, nak cakap late stage atau late stage ke diabetes, but you know like adakah mereka boleh lagi nak reverse balik mereka punya masalah diabetes ni kalau dia dah macam tahap orang kata insulin paling tinggi paling teruk lah kalau boleh insulin lah kan dia punya blood sugar lah kan. Even itu tujuan dia orang coach dengan Dr. Ju because dia tak nak ambil ubat, dia nak free from ubat. Maknanya dia just control dia punya diabetik without ubat ataupun minimum dengan ubat yang minimal. And then even kidney disease pun Dr. Ju banyak yang datang jumpa Dr. Ju, coach, follow my protocol, reverse juga. Ada yang back to normal. Ada yang reverse daripada 5 to 4, 4 to 3. Tapi ada beberapa orang yang reverse terus to normal. Wow, that's amazing. Because macam one of the things yang saya tahu masalah bila kita jumpa patient masalah pendengaran, bila dia masalah diabetes, dia banyak sangat ubat, and antara penyebab dia memang makin teruk sebab of polypharmacy. Banyak sangat jenis ubat. So this is amazing. Memang ramai, I mean like you know, if I have followers yang have diabetes, please do check out Dr. Ju punya coaching punya program. Okay, Dr. Ju.
Ya, ya. Next one, saya tahu Dr. Jo ada buat resepi. Sebab apa tahu? Sebab MCO ni, ya Allah, saya lah tak tahulah, tak tahu orang lain. Tapi saya makan. Sebab apa? Tak ada benda nak buat. Order, tengok buka Grab, tengok apa nak makan. So mungkin other than the fact that kita dalam Ramadan, kita dah memang pun fasting, tak perlu nak intermittent fasting. Tapi let's say lah nak kodok balik apa yang kita dah makan sebelum-sebelum ni, takut kita lah makin teruk kita punya diabetes. Kalau ada, ataupun kita tak sedar pun kita ada, sebab saya tahu banyak juga kes diabetes ni dia tak sedar dia ada diabetes. Ya. So macam mana nak dapatkan resepi Dr. Ju? Mungkin Dr. Ju cerita sikit pasal resepi book ni. Okay, sebenarnya dia ada satu diet di mana you kenyang, you enjoy makan, tapi you punya sugar tak naik. Diet tu dipanggil ketogenic diet. So sekarang ni ketogenic diet sangat famous. Kalau you buka YouTube, tengok resepi pun banyak, you Google, ramai orang share resepi because ketogenic diet ni sebenarnya you makan, you ada kek, you ada dessert, macam-macam dessert, tapi tak ada gula, tak guna tepung, tak guna beras. Macam kat Malaysia pun sekarang ni dah ramai juga pengamal ketogenic diet ni. Jadi badan kita ada dua cara nak buat gula, nak buat tenaga. Pertama is from your sugar. Bila sugar rendah dalam badan you akan switch dengan guna ketones. Jadi diet yang badan you guna ketones tu, maknanya macam mana makanan yang you nak guna ketones tu nak menjadikan banyak keton dalam badan you, tu dipanggil ketogenic diet. So Dr. Ju selalu share apa yang Dr. Ju makan because saya adalah pengamal ketogenic diet. So Dr. Ju ada e-book resepi, ada 40 resepi ketogenic diet. Boleh nanti diorang akan bagi link kalau nak dapatkan resepi tu. Dan juga Dr. Ju ada group tu namanya resepi tadi collection daripada group tu sebenarnya. Apa yang Dr. Ju share, apa yang Dr. macam bulan Ramadan ni tiap-tiap hari Dr. Ju share apa sahur makan apa, buka makan apa. Jadi benda tu ada dalam group Dr. Ju, nama dia IF with Dr. Ju. IF tu sebenarnya intermittent fasting. So IF with Dr. Ju, you all boleh masuk group tu, apply, nanti diorang approve, you all boleh join diorang. Even orang ramai pun share. Bila kita dah ajar, dia dah pandai, dia pun mendel-mendel, dia pun cari-cari resepi, diorang pun share. Jadi macam-macam, seronok lah. Sebab kita kena dalam circle yang sama. Kalau kita ada masalah, kita dalam circle yang orang makan resepi macam-macam, of course lah kita akan terpalit kan. So kalau kita dalam circle yang everybody makan yang sehat, sebenarnya memang best. Sebab kita makan sebenarnya untuk badan kita, untuk otak kita, bukan ikut kita punya kemahuan, ikut kita punya perasaan. Akan merosakkan badan kita. Okay. Aduh. Okay Dr. Ju saya takutlah dah cukuplah masa saya curi sebab Dr. Ju ada question kan. Again Dr. Ju, thank you so much. Mungkin last words during MCO dan juga kepada semua orang yang ada diabetes, what's your last but not least punya advice? Masa MCO ni janganlah asyik tengok makan aja. Jauhkan diri daripada dapur, kontrol you punya diet. Kalau boleh buat ketogenic diet, belajar what is ketogenic diet, dan hilangkan stres, cari cara macam mana nak kurangkan stres. Bulan puasa is the best sebenarnya untuk kita hilangkan stres supaya kita asyik tak ingat makan saja. Sebenarnya sugar addiction is severe. Sugar addiction adalah satu benda yang sangat teruk dan you all juga kena treat sugar addiction. Dalam Dr. Ju punya video pun ada cara macam mana nak treat sugar addiction. Okay? Alright. Okay, Dr. Shasha. Thank you, Dr. Ju. It's such an awesome session today. Banyak-banyak. Okay. Okay. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.